أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 يا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب
إليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
wa ila akhir surah. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, apabila digoncang bumi dengan segoncang-goncangnya ataupun sehebat-hebatnya ataupun dengan dahsyatnya, maka bumi yang telah digoncang dengan dahsyat tadi mengeluarkan isi perutnya atau memuntahkan isi yang terkandung di dalamnya, di dalam bumi itu. Maka berkatalah manusia, apakah ini? Apa yang berlaku ini? Atau apa yang sebenarnya telah berlaku? Jawapannya, hari itu ialah hari di mana bumi menceritakan kisah. Hari di mana yauma izin, hari di mana maksudnya selain daripada bumi menceritakan kisah, yauma izin, hari itu juga hari di mana yasdurun nasu ashtata, manusia keluar beramai-ramai. Ashtata, ada yang menafsirkan ashtata dengan secara berkelompok, berkumpulan, bergolongan. Ada juga yang menafsirkan ashtata berselerak, bertebaran. Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka, baik dan buruk ketika mereka yang mereka telah lakukan di atas muka dunia dahulu. Ataupun untuk ditayangkan amalan-amalan mereka selama mereka hidup di dunia, yang saya sifatkan sebagai tayangan perdana itu. Tayangan perdana di mahsyar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pertamanya kita mengucapkan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat sekali lagi kita bertemu pada malam ini untuk kuliah live online kita, anjuran atau tajaan surah Al-Furqan, fasa 2 puncak alam, di mana pada malam ini sesuai sebagaimana yang disebut, iaitu tafsir ayat-ayat yang terkandung di dalam surah Juz'u Amma, juga sesuai dengan siri yang saya selalu lakukan, memesrai warkah kekasih agung. Saya akan membacakan tafsiran ayat 6 daripada surah Az-Zalzalah ini selama lebih kurang 30 ataupun 40 minit. Adapun ayat 4, 3, 2 dan 1, ayat 5, 4, 3, 2 dan 1, tuan-tuan boleh rujuk di dalam rakaman. Boleh cari di dalam Facebook saya, Hishamuddin bin Abdul Aziz, atau boleh juga cari di dalam Facebook page manager, iaitu page Ustaz Hishamuddin bin Abdul Aziz. Juga boleh cari di dalam Facebook audio kuliah, boleh cari, ya, ayat tafsiran ayat 5, 4, 3, 2, 1 surah Az-Zalzalah, dan juga surah-surah lain, ayat-ayat lain boleh cari. Malam ini kita lihat tafsiran ayat 6. Yauma izzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Hari kiamat itu juga hari di mana
manusia keluar daripada kubur mereka masing-masing. Keluar daripada kubur. Yang ditabur di laut akan keluar daripada laut, datang daripada laut. Yang ditabur di sungai, ditabur di puncak gunung. Rohnya akan terbang kembali menuju jasad mereka. Ada satu kitab saya baca, saya tak sempat rojok sumbernya di mana, tapi kitab itu menyebut roh ni tadi dia cari tubuh dia balik. Dia cari jasad dia, kemudian dia masuk semula ke dalam jasadnya melalui hidung. Melalui hidung. Kemudian ashtata. Ada yang menafsirkan ashtata dengan berselerak, bertebaran. Ada yang menafsirkan ashtata dengan berkumpulan, bergolongan. Ikut golongan, ikut puak masing-masing. Ini yang kita akan baca tafsirannya nanti. Liyurau a'malahum, untuk ditayang perdanakan amalan-amalan mereka, baik atau jahat, buruk atau baik, selama mereka hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala sepanjang umur mereka. Sepanjang umur mereka akan ditayangkan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar nanti. Tuan-tuan, yauma idzin yasdurun nas. Maksudnya mereka manusia bergerak ke lapangan perhitungan. Ke lapangan, ke medan ataupun ke padang mahsyar, ke padang untuk dihitung, untuk dihisap. Padang tu, apa guna padang tu, apa guna lapangan tu, tempat lapang tu, untuk menjalankan proses penghisaban, proses muhasabah. Ya? Jadi yauma idzin yasdurun nas, hari itu hari di mana manusia menuju ke tempat lapang, iaitu selalu disebut dengan padang mahsyar. Selalu disebut dengan padang mahsyar, iaitu tempat akan dihisap dan dihitung amalan-amalan kita, baik atau buruk, di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Maknanya ashtata, yauma idzin yasdurun nas, mereka bergerak ke lapangan perhitungan. Ashtata. Apa maksud ashtata? Ada yang menafsirnya dengan bermacam-macam dan mengikut golongan-golongan tertentu. Ini dia. Ya, ada yang menafsirkan manusia yang beramai-ramai ni, seluruh manusia ni yang bergerak menuju ke mahsyar ni, tuan-tuan, mereka menuju ke mahsyar itu mengikut golongan masing-masing, mengikut puak masing-masing, mengikut kumpulan masing-masing. Nak pakai istilah apa lagi? Mengikut kumpulan masing-masing, golongan masing-masing, kumpulan masing-masing, puak masing-masing, parti masing-masing. Kalau nak pakai perkataan parti lah, hizbun. Sebab tu kalau orang kata kubur masing-masing, betul. Kubur memang masing-masing. Masuk kubur memang masing-masing. Tetapi apabila sudah bangkit, bangun daripada kubur, berada di padang mahsyar dia, dah mula ikut kumpulan pula. Mula ikut kumpulan, mula ikut puak, mula ikut golongan. Kalau kata kubur masing-masing tu betul, memang masuk kubur masing-masing. Dia tak masuk kubur untuk ikut golongan, ikut puak, ikut kumpulan tertentu, tidak. Tetapi kena ingat, bila bangun semula di padang mahsyar, kita dah mula ikut puak kita. Kita dah mula ikut golongan kita, ikut kumpulan kita masing-masing. Ikut balik. Kita akan berada di dalam kumpulan yang ketuanya kita ikut dulu. Yang ketuanya kita ikut dulu. Yang ketuanya kita ikut dulu.
Dalam surah As-Saffat, tuan-tuan. Ya, dalam surah As-Saffat ada ayat, ada kumpulan ayat menyebutkan. Saya tak bacalah panjang, nanti jadi tafsir surah Saffat pula. Saya cerita je. Nanti lain kali kalau ada masa saya baca. Dalam surah As-Saffat ada digambarkan gambaran yang sama. Manusia dihimpunkan di padang mahsyar. Dan sebagaimana disebut juga dalam surah Az-Zalzalah ini, mereka ikut kumpulan puak masing-masing. Kalau beratur ikut puak masing-masing, ikut barisan masing-masing, untuk kumpulan masing-masing, ikut saf masing-masing, ikut pakatan masing-masing. Ikut puak masing-masing. Lalu surah As-Saffat menceritakan berlaku pertengkaran di antara pengikut dengan ketua. Semasa beratur, semasa menunggu di padang mahsyar itu, yang menunggu tu bersama puak dan kumpulan masing-masing tu, surah As-Saffat ini menceritakan bagaimana si pengikut memarahi ketuanya. Berlaku peristiwa di mana si pengikut memarahi ketuanya. Kalau pengikut Abu Jahal, Abu Lahab misalnya, dia akan marah Abu Jahal, dia marah Abu Lahab. Dia kata, itulah kamu Abu Lahab. Contohlah. Dia kata, itulah kamu Abu Lahab. Dulu masa atas dunia, kamulah yang mengajak kami menentang Muhammad. Kamu yang ajak kami menentang Muhammad. Kamu berkempen, mendorong kami lawan Muhammad, menentang Muhammad. Kamu fitnah Muhammad. Kamu tipu dia. Kamu tipu kami tentang Muhammad. Kami jadi benci Muhammad. Kami jadi tak suka dengan Muhammad. Kami pun ikut kamu. Kami lawan dia. Hari ni kami nak masuk neraka bersama-sama dengan kamu. Ini lebih kurang gambaran kisah yang diceritakan oleh surah As-Saffat. Bagaimana si pengikut memarahi ketuanya yang dia ikut masa atas dunia dulu. Dia kata ketua dia punya sebab lah hari ni dia nak masuk neraka. Sebab ketua dia lah yang ajak dia menentang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad kalau zaman Nabi Muhammad. Dia kata kamu punya pasal lah. Hari ni kami dah beratur masuk neraka ni ikut kamu. Apa jawab ketua tu, tuan-tuan? Si ketua tu dia jawab ke tidak? Dia jawab, tuan-tuan. Bukannya dia diam menderita dengar pengikut dia tuduh dia. Tak. Dia jawab, tuan-tuan. Apa dia jawab? Dia kata, tidak. Dia kata. Tidak, dia kata. Dia kata, bukan aku yang memaksa kamu ikut aku lawan Muhammad. Aku tak paksa, dia kata. Buktinya. Buktinya dia kata, siapa Abu Bakar? Abu Bakar ikut Muhammad. Kalau aku paksa, kenapa Abu Bakar tak ikut aku? Dia ikut Muhammad. Sejak awal dia ikut Muhammad. Bukti lain, Umar Al-Khattab. Kenapa Umar? Umar ni mula-mula ikut aku, sokong aku. Lepas tu dia faham, dia kenal Muhammad yang sebenarnya. Dia tahu aku tipu tentang Muhammad. Dia tahu Nabi Muhammad ni kena fitnah. Dia tak ikut aku dah. Bila dia tahu aku penipu, bila dia tahu Muhammad yang betul, dia tinggalkan aku, dia ikut Muhammad, dia sokong Muhammad, dia lawan aku. Aku tak boleh paksa kalau kamu tak nak ikut aku. Yang kamu nak ikut aku sampai mati pasal apa? Ni si ketua ni memulang paku buah keras. Memulang paku buah keras. Aku tak paksa kamu ikut aku. Kenapa kamu sendiri mahu ikut aku? Sebab tu dia kata hari ni, ni ucapan dia, jawapan dia yang paling seronok sekali, tuan-tuan. Si ketua kata kepada pengikutnya yang menuduhnya, dia kata sebab tu hari ni aku dan kamu sama-sama layak masuk neraka. Aku layak masuk neraka sebab aku ajak kamu menentang Muhammad, dan kamu layak masuk neraka
kerana kamu bersetuju dengan aku untuk lawan Muhammad, lawan Islam. Jadi kita sama-sama layak masuk neraka. Fil azabi mushtarikun. Itu perkataan ayat dia, antara wording dia, perkataan dia. Tuan-tuan buka lah dalam surah As-Saffat. Fil azabi mushtarikun. Sebab tu hari ini kita sama-sama layak masuk dalam azab Allah, neraka Allah itu. Mushtarikun, berkumpulan, sama-sama, bersyarikat. Mushtarikun ni kalau kita ambil bahasa Melayu yang paling dekat, bersyarikat. Kita bersekutu masuk neraka. Sebab tu kalau masuk kubur memang masing-masing. Tapi masuk neraka ikut kumpulan, ikut puak, ikut golongan, ikut parti, ikut pakatan. Kalau nak sebut semua istilah lah. Tapi kita ambil secara umum je lah. Ini makna perkataan ashtata. Yauma idzin yasdurun nas. Hari kiamat itulah hari di mana manusia keluar kepada mahsyar. Ashtata. Ashtata tu apa? Dalam keadaan mereka itu bermacam-macam golongan, puak, kumpulan, dan mereka itu mengikut golongan-golongan tertentu. Dan golongan itu pula sekurang-kurangnya terbahagi kepada dua. Paling sedikit dia ada dua golongan. Paling sedikit ada dua golongan, ada puak, ada dua puak, ada dua kumpulan adalah dia di padang mahsyar, iaitu golongan celaka dan golongan bahagia. Golongan yang akan masuk syurga dan golongan yang akan masuk neraka. Dia akan pecah dua tu. Paling tidak dia pecah dua. Ya? Paling tidak dia pecah dua. Dalam golongan masuk syurga tu barangkali adalah golongan tertentu pula. Dalam golongan masuk neraka tu adalah pecahan dia pula. Tapi sekurang-kurangnya kita manusia terpecah pada dua kumpulan, dua golongan, dua puak di padang mahsyar. Golongan yang akan masuk neraka dan golongan yang akan masuk syurga. Sebab itu tuan-tuan, kita mesti memastikan kumpulan, golongan dan puak yang kita berada di dalamnya pada hari ini, golongan, kumpulan, puak yang kita mengikutinya pada hari ini, golongan, kumpulan dan puak yang kita sokong dan kita sama-sama berjuang dan memperjuangkannya hari ini, golongan dan puak yang betul, golongan dan puak yang memungkinkan kita masuk neraka, dan bukan golongan, kumpulan dan puak yang akan bawa kita masuk, golongan, kumpulan dan puak yang akan membawa kita masuk syurga, dan bukan golongan, kumpulan dan puak yang akan membawa kita memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Sebab tu perhati baik-baik. Kumpulan yang aku ikut ni kumpulan yang betul ke? Golongan yang aku ikut ni golongan yang betul ke? Puak yang sedang aku sokong ni puak yang betul ke? Ukur, timbang elok-elok. Boleh ke puak yang aku tengah ikut ni bawa aku masuk syurga? Boleh ke tak? Boleh ke kumpulan dan golongan yang aku ikut ni bawa aku masuk syurga? Boleh ke? Boleh ke? Fikir baik-baik. Golongan yang aku ikut ni dia sokong maksiat. Golongan yang aku ikut ni dia bukan menentang maksiat, dia sokong maksiat. Bolehkah golongan ni bawa aku masuk syurga? Golongan yang aku ikut ni dia menentang Allah, dia menentang Rasul. Boleh ke golongan ini bawa aku masuk syurga? Kita kena fikir betul-betul tuan-tuan. Kumpulan dan golongan yang kita ikut di atas dunia ni, adakah kumpulan, golongan, puak yang nak bawa kita masuk syurga ataupun yang nak bawa kita masuk neraka? Ibnu Jurayj dalam menafsirkan perkataan ashtata menyebut mereka dipisahkan mengikut kelompok. Samalah. Dia ikut kelompok. Maknanya kita berjalan di padang mahsyar tu nanti. Dan bila dah berdiri di padang mahsyar tu nanti, dia ikut kelompok. Sekurang-kurangnya golongan yang nak masuk syurga tu duduk belah sana.
Golongan yang nak masuk neraka, ni dia, tempat dia, belah dia. Ada tu tuan-tuan. Bukan masa tu nanti baru nak pilih, bukan. Golongan kumpulan puak yang kita akan berada di dalamnya di padang mahsyar nanti, bukan pilih masa di padang mahsyar, pilih sekarang. Kumpulan puak golongan yang kita nak berada di dalamnya di padang mahsyar itu, bukan dipilih masa itu. Sekarang kita kena pilih. Salah pilih duduk dalam golongan yang di neraka. Wa'ayazubillah. Betul pilih, insya-Allah kita akan berada dalam golongan yang nak menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia tuan-tuan yang kita kena faham. Berkata As-Suddi, ashtata firqan, iaitu pengelompokan. Ya, pengelompokan. Samalah kelompok. Okey, habis. Yauma izin, hari kiamat itu, hari di mana yasdurun nasu, manusia keluar beramai-ramai, ashtata, mengikut kelompok, mengikut golongan, mengikut kumpulan, mengikut puak masing-masing, liyurau a'malahum. Asal maknanya untuk dipertontonkan, untuk diperlihatkan akan amalan-amalan yang telah mereka lakukan selama umur mereka hidup di atas dunia. Untuk dipertayang perdanakan, untuk ditayang perdanakan apa yang mereka buat daripada awal hidup sampai mati. Semuanya akan ditunjukkan, ditayangkan di padang mahsyar. Maksudnya, kata penafsir, kita bacalah apa kata penafsir. Maksud liyurau a'malahum, maksudnya untuk menyelesaikan dan memberi balasan, untuk menyelesaikan dan memberi balasan terhadap apa yang mereka telah lakukan di dunia dari kebaikan dan kejahatan. Untuk menyelesaikan dan memberi balasan terhadap apa yang mereka telah lakukan di dunia dari kebaikan dan kejahatan. Itu tujuannya. Dipertunjukkan amal tu apa tujuan dia? Sebagai pembicaraan. Hujah Tuhan. Ni, kamu banyak buat dosa, neraka. Ni, kamu sebulan banyak buat pahala, syurga. Sebagaimana disebut, dibahas, dibincang oleh para ulama. Ya, amalan baik dan jahat ditimbang. Dan kalau lebih amalan baik, terus ke syurga. Dan duduk syurga mana? Taraf syurga tu ikut lebihan amalan kebaikan berbanding amalan kejahatan. Banyak kelebihan amalan baik kita, tinggilah darjat syurga kita. Sedikit lebihan amalan kebaikan kita berbanding kejahatan, rendahlah taraf syurga kita. Tetapi kalau amalan jahat kita lebih daripada amalan baik, neraka dulu. Masuk neraka dulu. Lama mana duduk neraka? Sekadar sejumlah lebihan dosa berbanding pahala yang ditimbang. Kalau banyak dosa, lebih banyak dosa banding pahala, lamalah duduk neraka. Wa'ayazubillah. Kalau sedikit lebihan dosa berbanding pahala, taklah lama. Namun kalau tak lama pun jangan seronok. Neraka ni sesaat pun kita tak tahan. Tak usah neraka, letak jari kita dekat api lighter tu, api. Letak. Beberapa saat pun tak tahan nak letak. Itu baru api gas, api mancis. Kalau neraka, tak larat kita tuan-tuan. Sebab tu kalau kita sebenarnya sekejap pun tak nak duduk neraka. Oleh kerana itu, pastikan amalan baik kita, pahala kita lebih banyak daripada dosa. Lepas sebab tu dalam hidup ni ambil peluang buat kebaikan. Kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan. Ada je peluang buat kebaikan, kita buat kebaikan.
sebagaimana yang ada hubungan dengan ayat ujung nanti, ayat 7 dan 8. Tuan-tuan. Ya, baik, tak apa, kita tinggallah ayat 7 8 tu ketika tafsiran ayat 7 8. Liyurau a'malahum. Maksudnya untuk menyelesaikan dan memberi balasan terhadap apa yang mereka telah lakukan di dunia dari kebaikan dan kejahatan. Ashtata, kita balik pada perkataan ashtata, tuan-tuan. Ada juga ahli tafsir menafsirkan ashtata ini dikategorikan. Samalah kategori itu. Dipuakkan, digolongkan, dikumpulankan, digolongkan, dikategorikan. Ini kategori nak masuk neraka, ni kategori nak masuk syurga. Yang kategori syurga tu pula, ini syurga tertinggi, ini syurga tengah, pertengahan, ni syurga rendah. Neraka tu pula, ini neraka paling dasar bawah sekali. Ni neraka, adalah di kategori dia. Maka golongan kanan dihukumkan ke syurga dan golongan kiri dihukumkan ke neraka. Antara tafsiran golongan kanan dan kiri ini, tuan-tuan, ialah mereka yang diberi kitab amalan, catatan amal, rekod amalan. Siapa yang diberi dengan tangan kanan, yakni dia beri tu maknanya ikut kanan, tangan kanan yang ambil, maka itu bermakna, maksudnya dia bagi ikut belah sini, dari tangan kanan boleh ambil. Macam kita nak suap makanan, kalau orang duduk belah kiri senang suap, kalau orang duduk belah kanan susah nak kod suap. Jadi kalau kita kitab catatan amal kita dihulur dan tangan kanan kita boleh ambil. Kalau nak ambil tangan kanan jadi susah. Dia ulur kita nak ambil tu bengkok tangan. Itu maknanya itu kiri, puak kiri. Maka puak kanan ialah mereka yang diberi catatan amal yang diambil oleh tangan kanan. Dan mereka yang diberi catatan amal yang diambil oleh tangan kiri. Ini petanda siapa masuk syurga, siapa masuk neraka. Tahu dah di padang mahsyar, tahu dah kita ni ke syurga atau neraka, tahu dah, tuan-tuan. Yang belum tahu, kita di dunia ni belum tahu lagi. Sebab tu kita boleh usahakan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 14. Yauma idzin yatafarraqun. Mereka pada hari itu akan berpecah kepada dua kumpulan. Yakni setelah selesai perbicaraan. Ulama yang menafsirkan ayat ni pula, ayat 14 surah Ar-Rum ni, pengelumpukan ini atau penggolongan ini, pengumpulan ni setelah selesai perbicaraan. Bicara neraka, duduk dengan golongan neraka. Bicara syurga, duduk dengan kumpulan syurga. Masa itulah yang berlaku apa yang berlaku dalam gambaran peristiwa yang digambarkan oleh surah As-Saffat. Si pengikut mengutuk ketuanya, menyalahkan, mempersalahkan ketuanya. Si pengikut mempersalahkan ketuanya. Itu berlaku. Dan juga sebagaimana apa yang Allah sebut dalam surah Ar-Rum ayat 43, yauma idzin yasadda'un. Pada hari itu manusia akan berpecah. Yasadda'un tadi yatafarraqun, dikategorikan, dipecahkan pada dua kumpulan. Setelah selesai perbicaraan, setelah selesai proses penghisaban di padang mahsyar. Dan dalam ayat 43 surah Ar-Rum disebutkan, yauma idzin yasadda'un, hari itu ialah hari di mana manusia akan dipecah duakan. Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan amalan-amalan mereka. Dalam hubungan ini berkata Ibnu Abbas, untuk diperlihatkan balasan perbuatan-perbuatan mereka. Ditetapkan tempat tinggal mereka di syurga atau di neraka. Ditetapkan tempat tinggal mereka di syurga atau di neraka. Maknanya sudah ditetapkan. Kemudian di sana ada juga yang mengertikan bahawa maksud yauma idzin yasdurun nasu ashtata adalah bahawasanya kita manusia nanti pada hari kiamat akan
keluar dan berdiri semula di padang mahsyar secara berpuak-puak. Satu puak mengambil di pihak kanan syurga. Dan satu puak, menurut tafsiran ni dia kata, satu puak mengambil pihak di sebelah kanan syurga. Dan satu puak pula mengambil di pihak kiri, di pihak kiri. Kiri, yakni nak masuk neraka. Yang sebelah kanan, dia bakal masuk syurga. Yang di sebelah kiri, dia bakal masuk neraka. Ini bukan istilah puak kanan kiri yang kita pakai atas dunia ni. Atas dunia ni bila sebut puak kiri, itu golongan komunis. Puak kanan, itu golongan yang menyokong demokrasi, yang menyokong dasar kebebasan bersuara. Puak kiri, itu komunis. Bukan. Ini puak kanan maksudnya syurga, puak kiri maksudnya neraka. Dikatakan mereka kembali dari sesi penghisaban. Mereka kembali selepas selesai dihisab. Selepas selesai dari proses hisab itu, mereka pun dikelompokkan, dikategorikan mengikut kelompok mereka masing-masing. Liyura a'malahum, maksudnya diperlihatkan kepada mereka pahala dari perbuatan-perbuatan mereka. Liyura a'malahum itu juga ditafsirkan bahawasanya diperlihatkan kepada mereka pahala dari perbuatan-perbuatan mereka. Ini adalah sebagaimana diperlihatkan pahala. Tentu orang beriman lah. Orang beriman diperlihatkan pahala. Ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW, bahawa dia bersabda, "Ma min ahadin yaumal qiyamati illa wa yalumu nafsahu, fa in kana muhsinan fayaqul lima lazdadtu ihsana lima lazdadtu ihsana wa in kana ghaira dhalika yaqulu lima la naza'tu 'anil ma'asi." Ya, ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan. Dan sabda itu seolah-olah berperanan menafsirkan ayat ini, di mana Nabi bersabda, "Ma min ahadin", tak ada seorang pun pada hari kiamat nanti, illa wa yalumu nafsahu, melainkan mereka akan mencela diri mereka. Tak ada seorang pun yang tak cela diri sendiri. Semua mencela dirinya. Kenapa pula? Yang buat jahat lah cela diri dia, kenapa buat jahat? Yang buat baik, kenapa cela diri pula? Dua-dua mencela. Yang buat baik, dia akan cela diri dia. Dia kata, kenapa aku tak tambah kebaikan aku? Kenapa aku buat baik dulu tak sebanyak mungkin? Kenapa sikit je kebaikan yang aku buat? Kenapa aku tak tambah kebaikan yang aku buat masa di atas dunia dulu? Yang buat maksiat, tentulah dia mencela dirinya dengan berkata, kenapa aku tidak tinggalkan maksiat dulu? Kenapa aku buat yang buat maksiat? Dia cela diri dia di padang mahsyar. Kenapa aku buat maksiat dulu? Kalau dah terlanjur buat, kenapa aku tak bertaubat? Kenapa aku teruskan maksiat, tak bertaubat ataupun menangguhkan taubat? Yang beramal ibadat akan mencela, kenapa aku tidak tambah amalan kebaikan aku di atas dunia ini? Ini adalah ketika mereka menyaksikan pahala dan azab. Pahala dan azab Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Sebab ada riwayat kata, daripada padang mahsyar tu boleh nampak neraka dah. Boleh nampak syurga. Dipandang syurga belah kanan. Syurga belah kanan. Siapa duduk belah kanan dekat dengan syurga tu tanda nak masuk syurga. Siapa duduk belah kiri dekat dengan neraka, neraka belah kiri. Jadi nampak syurga, nampak neraka. Yang nak masuk neraka tentu lebih terang nampak neraka. Yang nak masuk syurga tentu lebih terang nampak syurga. Sebab dia dekat dengan syurga, dia nampak syurga terang. Dan dia pun bakal masuk syurga. Yang nak masuk neraka, dia nampak neraka terang. Dan dia pun akan masuk neraka. Wa'iyazbillah. Ini kita kena faham. Ibnu Abbas berkata, ashtata.
Ya, Ibnu Abbas berkata ashtata, iaitu yang dipisahkan. Yauma izin, hari itu, yasdurun nasu, manusia itu keluar beramai-ramai. Ashtata, Ibnu Abbas kata yang dipisahkan, yang dipisah-pisahkan atas ukuran perbuatan-perbuatan mereka. Buat baik tu golongan ni ikut sini, buat jahat duduk belah sini, sebagai ahli iman di satu pihak dan ahli setiap agama di satu pihak lain. Maknanya orang beriman Islam, yang pihak syurga ni tuan-tuan satu je, Islam. Pihak syurga ni dia satu golongan je, Islam. Dan pihak neraka ni semua agama. Semua agama selain Islam duduk satu puak, duduk satu golongan. Tak kiralah apa agamanya, selagi selain Islam dia duduk dalam kumpulan yang sama. Oleh kerana itu tuan-tuan, saya rasa kita berhentilah. Dah lebih kurang 45 minit saya berikan kuliah. Cukuplah tu, kerana tempoh diberikan 30 ataupun 40 ke 45 minit. Untuklah, cukuplah sekadar itu untuk malam ini di bawah tajuk tayangan perdana di Padang Mahsyar, ya, dan di dalam siri memesrai warkah kekasih agung. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri-siri selanjutnya, dan saya akhirkan dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum